Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada lagi di dalam rumah, di dalam masjid dengan niat i'tikaf, niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua amal yang dilakukan tadi adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung bicara kita dalam ucapan para arifin mengenai janazah pada muka surat 138. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Ada seorang yang sangat miskin meninggal dunia di sebuah desa di wilayah Basrah. Basrah ini tuan-tuan, dia bukanlah negara ataupun tempat orang Islam asalnya. Kerana pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar telah mengantar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi membuka wilayah-wilayah baru. Maka bila tentera Sa'ad bin Abi Waqqas ini bersama dengan panglima dia sampai ke satu tempat, tempat ni masih kosong, tak tahu, tak ada penghuni. Tempat ni tak ada penghuni dan tak tahu nak beri nama apa. Tak tahu nak bagi nama apa. Ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas dan tenteranya berjalan, maka dia melihat ada satu batu putih, satu batu putih. Mereka menjumpai satu batu putih dan mereka ni tak kenal apa jenis batu dan nama batu. Maka di kalangan tentera Islam ni ada orang yang mahir berkenaan dengan jenis batu. Jadi batu putih yang mereka jumpa ini dinamakan dia Basrah, digelar dengan nama Basrah. Dengan sebab itu tempat ini dinamakan Basrah, kerana diambil daripada nama sebiji batu yang mereka jumpa, tentera-tentera Islam jumpa di tempat. Dan negeri ini telah dibuka oleh tentera Islam dan akhirnya berkembang menjadi satu wilayah yang besar di negara Iraq. Jadi Basrah ni dibuka oleh tentera Islam, kan? Jadi kisah ini berlaku di wilayah Basrah di Iraq. Dan Basrah ni juga akhirnya dia menjadi tempat perkembangan ilmu. Banyak ulama-ulama yang lahir daripada sana. Contohnya Hasan Al-Basri, Basrah kan. Tu contohlah, dinisbahkan kepada tempat. Maka isterinya tidak mendapati, ada seorang miskin meninggal dunia, isterinya tidak mendapati bahawa ada orang yang nak mahu membawa jenazah suaminya ke kubur. Ini cerita seorang perempuan yang malang, dan kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia. Bagaimana ada seorang lelaki meninggal dunia yang hanya diurus oleh mayatnya oleh isterinya saja.
Orang lain pun tak mau sembahyangkan dia. Kerana apa? Mereka melihat dengan zahirnya kehidupan lelaki ini waktu hidup memang buat maksiat, memang ahli ma'asi ataupun orang fasik, maksiat banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat jahat. Maka apabila dia meninggal dunia, orang tak mau sembahyangkan jenazah suami dia, dia malang kan, walaupun dia Islam. Dengan sebab orang menganggap kan ni orang buat maksiat ni, kita tak payah sembahyang. Dan akhirnya mayat dia ni dibawa ke kubur jauh daripada orang lain, sebab semua tak nak tolong, dia pun bawa mayat ini jauh daripadanya, di suatu kawasan padang pasir, yang mana dekat padang pasir ini tinggal seorang alim besar yang terkenal dengan zuhud dia. Jadi wanita ni tadi dia melihat seakan-akan bahawa ketika mana dia membawa mayat suaminya untuk dikebumikan, seolah-olah maknanya orang alim ni tadi sedang menunggu jenazah suami dia. Jadi macam mana tuan-tuan, seorang alim menunggu jenazah suami dia ni orang yang ma'asi untuk disembahyangkan. Maka orang yang zuhud, alim yang zuhud ini tadi sembahyangkan jenazah dia, dalam keadaan orang semua tak mahu. Bila orang dengar bahawa orang alim ni sembahyangkan jenazah lelaki ni tadi, pakat semua datang sembahyang pula. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab apa? Perbuatan orang alim ni tadi. Sebab kita ni, kita baca pada tajuk, pada permulaan tu ialah jangan bersangka buruk kan. Ni kisah ni yang dia nak bawa tu ialah jangan bersangka buruk dengan si mati. Kena bersangka baik. Kena bersangka baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan orang tak tahu apa sebabnya orang alim ni sembahyangkan dia kan, maka bila didesak-desak, sedangkan orang dah cerita ni lelaki ni mati ni orang maksiat banyak, minum arak, buat perkara-perkara tak baik, maka kata si alim ni, aku bermimpi disuruh untuk pergi ke tempat ini, melihat jenazah lelaki ini dan tunggu bahawa isteri dia akan datang dan sembahyangkan dia, kerana bahawa mayat lelaki ini telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dalam mimpi orang alim ni tadi, dia bercerita. Maka orang alim ni pun dia tidak ada ilmu kalau sesuatu yang tidak diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pula dia yang disuruh sembahyang kan, dia bermimpi macam tu, maka dia buat mimpi dia, dan memang mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan, tapi dia tak tahu apa di sebalik daripada perintah dalam mimpi tadi. Kenapa suruh sembahyangkan mayat orang buat maksiat? Maka orang alim ni dia nak tahu jawapan. Kalau sebab apa, kalau dia alim pun tuan-tuan, benda-benda yang gaib dia tak tahu kan. Sebab apa hikmah dia tak tahu, kalau tidak dengan sebab Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi dia tanya perempuan ni, minta maknanya jawapan secara jujur, apakah yang dilakukan oleh suami dia ni semasa hidup. Jadi perempuan ni beritahu, wahai Tuan Syekh, suami aku ni seperti mana yang kau tahu, dia ni orang jahat, orang buat jahat kan, mabuk, minum arak. Tak, sekarang ni aku nak tanya, aku dapat mimpi dia diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Tentu ada satu amalan yang baik dia buat, tentu ada amalan. Maka dia kata, wahai perempuan, cubalah kau ingat-ingat, apakah kebaikan yang dilakukan oleh suami engkau masa dia hidup, walaupun dia ni orang maasi. Maka isteri pun menjawab, dia kata ada 3 perkara
yang dilakukan oleh suami masa dia hidup, walaupun dia buat maksiat. Dalam buat maksiat ni ada 3 amalan yang tak pernah ditinggalkan, kan? Seperti mana kita cerita hari tu pada minggu yang telah lalu, seorang lelaki yang buat maksiat, satu amalan yang tak pernah ditinggalkan sebelum tidur, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga waktu dia meninggal dunia Rasulullah beri syafaat. Dan dia hidup memang mati dalam buat maksiat, tapi satu amalan yang dia tak pernah, dia konsisten tu, istiqamah buat, walau sikit mesti buat. Jadi tuan-tuan, rupanya sedikit tu ada manfaat. Maka beginilah kata perempuan ini tadi. Pertamanya, setelah mabuk semalam-malaman, biasanya dia sedar pada waktu subuh, lalu bergegas mengganti pakaiannya, berwuduk dan ikut sembahyang berjamaah. Mana apa? Sembahyang jemaah subuh tak pernah tinggal. Mabuk-mabuk, sembahyang subuh tak pernah tinggal. Ini mabuk langsung tak sembahyang. Ini bahaya tuan-tuan. Ini satu amalan yang dia tak pernah tinggal. Malam, daripada petang mabuk, kan, sampai tengah malam, sampai nak ke pagi, sedar daripada mabuk dia, bersihkan badan, pakai baju elok-elok, datang masjid, sembahyang berjamaah subuh. Ini satu amalan dia. Itu satu perkara yang dia tak pernah tinggal sepanjang hidup. Lepas tu habis je sembahyang subuh, tonggang balik, kan, minum arak balik semula, kan, bergulumang balik dengan dosa. Besok macam tu lagi. Maka setiap hari begitulah keadaannya. Kata perempuan ini menceritakan dengan jujur hal akan suami. Kemudian amalan kedua kata perempuan ini, bahawa dia kata setiap hari ada maknanya 1 atau 2 anak yatim datang ke rumah. Datang rumah. Anak yatim ni datang ke rumah, dan dia ni menyantuni anak yatim ni melebihi macam anak sendiri. Makna menyantuni apa? Makna melayan, beri makan kepada anak yatim ni, dia kasih kepada anak yatim ni lebih macam anak sendiri pula. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang berbuat baik dan menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, maka dia akan menjadi tetangga aku. Kerana aku ni maknanya yatim dan sayang kepada anak yatim. Maka orang yang mengasihi anak yatim, Rasulullah angkat macam ni jari dia, kan, antara jari telunjuk dan jari tengah, macam ni dia punya dia. Makna besok dekat dalam syurga, dia dengan orang yang mengasihi anak yatim begini rapat. Jadi ini amalan dia tuan-tuan. Dalam mabuk-mabuk pun ini juga amalan. Tu yang kedua. Dan yang ketiganya, di kegelapan malam saat mabuk, ia biasa sedar lalu menangis dan berkata, Ya Allah, di sudut mana, di sudut neraka manakah Engkau akan mencempakkan manusia kotor seperti aku ni? Maknanya tuan-tuan, ada dalam hati dia perasaan nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia banyak dosa, tapi ada perasaan takut dengan Allah. Buat maksiat, tapi ada juga perasaan takut. Jangan sampai tak takut langsung. Ni dia minum arak tiap-tiap hari tuan-tuan, tapi bila tengah-tengah malam dia sedar, dia mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku ni manusia kotor, di mana tempat Engkau nak baling aku dalam neraka ni? Makna ada perasaan takut juga tuan-tuan. Maka ini amalan yang dilakukan oleh 3 orang, oleh suami dia tadi. Maka si alim lalu melanjutkan pengembaraannya, kerana persoalan yang dia fikir selama ni telah pun jelas terjawab. Jadi khulasahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan, pertamanya kita kena bersangka baik dengan Allah. Tu bersangka baik dengan Allah. Dosa kita banyak mana pun tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka bersangka baiklah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala ni akan mengikut bagaimana sangkaan hamba-Nya. Kalau kita sangka baik, Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha penyayang, begitulah sangkaan Allah Ta'ala pada kita, kan? Orang ni dia buat amalannya sikit ya, nak banding dengan tiap-tiap hari dengan amalan dia, maksiat dia banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia mengharapkan dengan amalan yang sikit ni
dapat membantu dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dilarang sama sekali melihat secara zahir orang buat maksiat, bila dia mati belum tentu dia masuk neraka, tuan-tuan. Belum tentu dia masuk neraka. Ada seorang ulama di Saudi, tuan-tuan. Seorang ulama di Saudi. Dia ni merupakan ulama kalam yang cukup terkenal lah. Tapi malangnya, tuan-tuan, dia mengarang kitab, berhujah dengan banyaklah padri-padri masuk Islam. Satu hari, tuan-tuan, dia berjumpa dengan seorang perempuan Kristian. Dia tergoda dengan perempuan tu, kan? Lalu maknanya dia nak ajak kahwin dengan perempuan tu. Perempuan tu kata, kau nak kahwin dengan aku, kau kena masuk Kristian. Lalu dia tukar agama. Dan dia ni memang ulama yang cukup hebat, bukunya banyak. Akhirnya mati dalam kekufuran kepada Allah. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, tak tahu lagi. Kita ni tak tahu. Itu sebabnya Rasulullah SAW ajar kepada kita satu doa. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau syurga. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Dan apa-apa maknanya perkara yang mendekatkan aku kepada syurga. Min qaulin wa amal, sama ada dengan perbuatan, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Rasulullah ajar kita. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung daripada neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa yang mendekatkan aku dengan neraka tu, min qaulin wa amal, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Doanya pendek ya, tuan-tuan, tapi Rasulullah ajar kita baca doa. Sebab kita bimbang, kita bimbang perbuatan, kemungkinan kalam kita, kemungkinan perbuatan kita yang kita buat tidak mungkin dengan kalam, tapi dengan perbuatan mendekat kita dengan syurga Allah. Ataupun orang boleh masuk neraka sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan ni. Jadi kita minta jauh dengan perbuatan, dengan kalam, minta jauh daripada perkara yang mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya pendek je. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Pendek je, tuan-tuan mudah hafal doa ni. Quran boleh dihafal 30 juzuk kan. Jadi doa ni pendek je kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diriwayatkan daripada Silat bin Asim, setelah seorang saudaranya dimakamkan, dia berdiri di samping pusara, di mana dekat kubur dia, dan berkata, jika kamu melihat jika kamu selamat darinya, makna dari apa? Daripada kubur ni, berarti kamu selamat daripada persoalan yang paling pelik. Tapi kalau dalam kubur ni kamu tak selamat, maka tidak sanggup untuk menyelamatkan kamu. Dia, tuan-tuan, apa-apa kita punya permulaan dia, selamat tak selamat, masuk dalam kubur dulu. Kalau dalam kubur ni selamat, bermakna yang lepas, yang dia akan datang tu akan lepas dengan mudah. Tapi kalau dalam kubur lagi, dah kena dah dibinasakan, dah kena macam-macam dah, maka yang ke depan ni lagi dia punya masalah besar. Jadi bergantung kan. Sebab tu dia kata makna kubur ni riyadatun minal jinan ataupun hufratin minan niran. Sama ada dia tu makna lubang-lubang daripada syurga ataupun lubang-lubang daripada neraka. Jadi di antara dua dah. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, ada amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur. Contohnya orang membaca surah Mulk kan. Ini semua maknanya amalan yang boleh meringankan dia dalam kubur, yang boleh menyelamatkan dia.
sebagai maknanya makna perkara yang boleh memberikan pertolongan kepada dia. Jadi kita carilah, buatlah amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada siksaan kubur Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada satu fasal yang baru berkenaan dengan kubur. Itu adapun alam barzah ni. Ad-Dhahhak mengungkapkan, pada satu hari seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling zuhud?" Ini pengertian zuhud yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam hukum fiqh, zuhud ini meninggalkan sesuatu perkara yang tak perlu, kan? Meninggalkan suatu perkara yang tak perlu dan mengambil sesuatu yang cukup. Mana dia bila zuhud ni tuan-tuan, ambil sekadar aja, kan? Kalau yang berlebih-lebih tu tak mau. Kalau dia nak makan 5 sen, 5 sen. Yang lebih 10% tu semua orang boleh. Ni mana dia ambil kadar untuk dia saja. Dia tak mau ada lebihan. Kerana yang lebihan ni menyusahkan. Ni orang zuhud, kan? Dia nak pakai berapa helai pakaian? 2 helai contohnya setahun, 2 helai lah. Lebih itu dah termasuk dalam pada erti bermewah, kan? Erti mewah. Jadi tak mau. Seperti mana Wash Al-Qarni, dia ada 2 helai pakaiannya. Dia pakai satu lagi dia selendangkan. Baju ni basuh, yang selendang ni turun di bawah. Bila kering, yang kering tu naik kat bawah balik. Itu macam tu dia punya cara dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan orang yang tidak pernah melupakan kuburan. Orang zuhud ini ialah orang yang tak pernah lupakan kubur. Sebab tu rumah yang lagi satu, rumah yang saiznya standard untuk semua orang, dan semua orang akan berkunjung ke tempat ni. Dia punya transit dia, lama mana pun dia hidup di atas muka bumi, dia akan melalui transit ni. Dia akan berkunjung dan dia akan masuk di dalam. Sebab tu kita jangan lupakan tempat yang kita nak masuk. Hari ni kita duduk dalam sebuah rumah yang besar, rumah yang indah. Belum tentu rumah yang kita nak kembali tu serupa macam rumah yang kita ada. Kita lihat tuan-tuan, rumah tu saiz kecil, tapi dia boleh menjadi maknanya satu tempat yang seluas mata memandang bagi orang yang banyak amal. Kita tengok saiznya 6 kaki, 2 kaki setengah, 4 kaki setengah. Kita tengok begitu. Tapi dengan sebab amalan, Allah Ta'ala boleh meluaskan rumah yang saiz tu seluas mata memandang. Tuan-tuan bayangkan, kita masuk, kalau ditutup gelap, tapi orang yang masuk dengan sebab amalan, rumah yang gelap tu akan jadi terang benderang. Bukan ada lampu, ialah dengan sebab amalan. Kita tengok rumah tu sempit, tapi boleh menjadi luas. Sempit bagi orang yang tidak ada amalan memang sempit. Jadi dengan sebab itu Rasulullah kata apa? Zuhud ini orang yang tidak melupakan kuburan dia. Dan barang lama yang rosak, sebab kita ada baru, jangan lupa yang lama, kan tak? Kan? Hari ni kalau dah ada yang baru, lama tak pakai, kan? Hari ni basikal ada maknanya semua pakai motor, pakai enjin, kan? Yang pakai kayu orang dah tak nak naik dah, simpan belakang rumah, kan tak? Orang tak mau pakai. Akhir-akhirnya orang pakai balik, tuan-tuan. Jadi kita kena ingat, jangan melupakan barang lama yang rosak. Meninggalkan perhiasan dunia lebih mengutamakan yang kekal daripada yang fana.
wa yabqa wajhu rabbika lizzali wal ikram. Maknanya sesuatu yang kekal. Utamakan yang kekal. Utamakan sesuatu yang kekal. Nah, kita buat amalan kekal, kan? Amalan kekal. Kita dah habis pun amalan boleh kekal. Boleh kita lihat. Orang kembali kepada Allah boleh tengok amalannya. Sedekah kekal, kan? Sedekah kekal. Ilmu kekal. Jadi buat sesuatu benda yang kekal. Jangan buat yang fana. Fana ni ialah sesuatu yang musnah, yang hilang, kan? Dia hilang. Tiada menganggap esok hari sebagai miliknya. Jadi kita janganlah bermimpi-mimpi besok besok saya datang. Janganlah tuan-tuan. Maknanya kita menganggap bahawa besok tu milik kita. Belum tentu lagi. Itu sebab hari ini mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila kamu berada pada hari ini, la yantaziru fil masa. Kalau kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu menunggu-nunggu petang. Dan apabila kamu berada pada waktu petang, jangan kamu menunggu-nunggu waktu pagi. Nah, tu ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini boleh buat, selesai. Mana yang mampu kita buat. Hari ini tergerak nak baca Quran, buat terus. Jangan besok, jangan besok, jangan besok. Belum tentu besok kita boleh baca, kan? Besok kita nak buat, ada halangan. Besok kita nak pergi, ada halangan. Sebab tuan-tuan, jangan kamu menganggap esok sebagai milik kamu. Belum tentu lagi. Dan menganggaplah diri termasuk dalam penghuni kubur juga. Waktu kita ni, waktu kita hidup, aku ni entah bila jadi akan mengikut saudara-saudara aku, kan? Bila pula kita menyusul pula. Lepas tu kita kena ingat tiap-tiap hari. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ditanya, kenapa anda suka tinggal dekat kuburan? Sebab Sayyidina Ali ni punya rumah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk daripada pintu Babu Jibril, Babu Jibril ni tuan-tuan masuk daripada King Saud tu, pintu yang belakang sekali, tuan-tuan berjalan sampai pintu belakang sekali. Jadi tuan-tuan nak pergi ziarah, kalau ziarah wida kan, tuan-tuan akan lalu jalan tu. Nanti keluar sana. Nah, pintu Babu Jibril menghadap ke Baqi', kan? Tu Babu Jibril. Jadi di antara Babu Jibril ni dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laluan ini sebelah tu dia adalah rumah Sayyidina Ali. Tak, bukan jauh pun. Ni rumah Rasulullah, sebelah rumah Ali, kan? Dekat laluan Babu Jibril. Jadi dekat dengan kubur, kan? Baqi' tu kan dekat. Orang tanya Sayyidina Ali, kenapa suka duduk dengan kuburan? Buat rumah jauh-jauh kan bagus. Maka kata Sayyidina Ali, kerana aku mendapati penghuni kubur itu sebagai tetangga yang baik. Sebab apa? Sebab tak pernah fitnah orang, kan? Tak pernah nak mengata orang. Tu tetangga, jiran yang tak pernah nak bercakap tentang hal orang lain. Yelah, dah mati tuan-tuan, nak bercakap apa, kan? Tak pernah nak cerita masalah orang. Dia senyap, dia akan tengok aja. Sebab tu mereka juga tetangga yang sejati, yang sentiasa menjaga lidah dan mengingatkan aku kepada akhirat, kan? Maknanya duduk dekat kawasan kubur ni, tuan-tuan, sentiasa mengingatkan kita kepada mati. Tengok batu nisan, Allah, bila pula, kan? Tadi sebelum datang sini, orang umumkan Fulan bin Fulana meninggal dunia. Allahu Akbar, kan? Kita rasa Allah, ni nak pergi cerita bab mati ni, baru mati. Tak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Balik duduk dekat kawasan kubur ni mengingatkan kita. Lepas tu kalau kita lalu di kawasan kubur ni, tuan-tuan, pandang-pandanglah, kan? Sebab mengingatkan.
Orang kalau dua di sini lagi pula bagus ni. Sebelah je. Kalau orang sembahyang kat sini tak ingat sebelah ni, tak payah sembahyang balik. Sebelah je. Kan? Masuk masjid tak pernah tengok depannya. Parking kereta kat depan tak pernah nak tinjau sebelah tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengingatkan kita, orang ni dah lama dah mati, belum kiamat lagi. Mati bukan tentu kiamat, tuan-tuan. Kiamatul kubra belum tentu lagi. Kiamat kecil berlaku dah. Berapa lama kalau dia orang ahli ma'asi, berapa lama dah dia kena seksaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Belum kiamat lagi. Jadi mengingatkan kita, datang masjid selalu, semayang, i'tiqah, baca Quran, zikrullah dan sebagainya. Buat amalan yang boleh mengelak kita daripada seksaan kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban, Rasulullah akan keluar pada malam nisfu Sya'ban, ziarah kubur Baqi' al-Gharqad. Akan berziarah Baqi' al-Gharqad. Satu hari tuan-tuan, Rasulullah keluar malam. Waktu tu giliran Aisyah, kan? Giliran Aisyah. Jadi Rasulullah keluar. Aisyah ni muda lagi, cemburu, takut Rasulullah pergi rumah isteri lain. Dia pun mengikut Rasulullah daripada belakang. Nah, bila Rasulullah menyedari Aisyah ikut, Rasulullah pun pusing. Wahai Aisyah, kenapa ikut ni? Tak ya Rasulullah, aku bimbang kau pergi rumah isteri orang lain, malam ni malam aku. Isteri ni cemburu, buat jangan kahwin lebih, tuan-tuan, kan? Cemburu tetap ada, kan? Tapi isteri Rasulullah ni cemburunya terkawal, kan? Ya Rasul, dia kata, ya Rasulullah, aku ni takut kau pergi rumah isteri orang lain, kan? Wahai Aisyah, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Allah Ta'ala perintah aku tadi, Allah Ta'ala melalui Jibril, dia perintahkan aku supaya pergi ke Baqi' al-Gharqad supaya mendoakan orang-orang kat situ. Betapa untungnya orang mati kat situ. Rasulullah keluar pada malam nisfu kerana arahan Allah Ta'ala. Malaikat sampaikan, wahai Muhammad, kau pergi keluar ke Baqi' al-Gharqad. Rasul Allah Ta'ala minta kau doakan itu. Orang yang masuk Baqi' al-Gharqad ni, tuan-tuan, merupakan penghuni-penghuni yang mula-mula akan dibangkitkan, termasuk di Ma'lah, kan? Kumpulan yang mula-mula akan berjalan ke syurga, semua masuk. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tiap-tiap hari masuk dapat doa Rasulullah di mana Rasulullah hidup. Betapa berkatnya orang mati itu. Ada. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita kena ingat bahawa kuburan ini adalah maknanya pemandangan yang menakutkan. Sebab orang takut nak tengok, takut nak balik kat situ. Besok tinggal seorang-seorang, masuk dalam tu rumahnya seorang-seorang. Hari ni kita duduk dalam rumah, ramai kita punya teman kita, kan? Kalau kita duduk seorang-seorang pun dalam bilik, teman kita banyak. Handphone ada, drama ada, kan? Movie Korea ada, semua boleh, walaupun duduk seorang-seorang dalam bilik, kan? Besok dalam kubur tak ada siapa, tak ada amal, jawab sendiri. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, pada satu hari kami pergi ke perkuburan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda duduk dekat dengan sebuah kuburan sambil menangis. Melihat baginda menangis, aku dan para sahabat turut menangis. Ini hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dia tak boleh tengok Rasulullah buat apa, kan? Baginda lalu bertanya, kenapa kalian menangis? Mereka menjawab, kami menangis sebab melihat engkau menangis ya Rasulullah.
Ini hebatnya sahabat. Dan satu riwayat yang lain, bahawa satu hari Rasulullah semayang, tengah-tengah semayang Rasulullah semayang pakai sandal, pakai makna kasut dia semayang. Tengah-tengah semayang Rasulullah buka kasut. Sahabat tengok Rasulullah buka kasut, semua buka kasut. Ni hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum dulu. Lepas semayang Rasulullah tanya, "Kau buka kasut apa?" "Ya Rasulullah, kami tengok kau buat, kami yang buka." "Aku buka kasut sebab Jibril datang beritahu kasut aku ni ada najis." Kan? Jadi nak menunjuk pada kita, sembahyang pakai kasut selama mana tak ada najis, hukum sembahyang sah. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok para sahabat ini, ingat mereka ni menuruti apa yang Rasulullah buat. Kan? Maka baginda berkata, "Ini adalah kubur ibuku, Aminah binti Abdul Wahhab. Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk mengunjunginya dan dia mengizinkan. Kemudian aku meminta izin untuk memohon keampunan baginya, tetapi dia menolak permohonanku. Itulah sebabnya aku merasa derita kesedihan sebagai seorang anak." Jadi tuan-tuan, ini satu hadis. Sebenarnya ada hadis lain. Jadi mungkin orang bertanya, adakah ibu Rasulullah ni masuk neraka? Ayah Rasulullah masuk neraka? Maka diperbahasan oleh ulama. Cerita perbahasan tentang ayah ibu Rasulullah ni masuk neraka atau tidak, tak payah kita bicarakan. Kan? Sebab ulama-ulama dah buat satu ulasan. Kerana hidup kedua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia zaman fitrah, zaman tak ada nabi. Kan? Jadi mereka beriman dengan nabi terdahulu. Jadi orang yang hidup pada zaman fitrah, yang nabi tak diturunkan, maka tak ada hukum. Mereka tak berhukum. Sebab tu orang ni masuk syurga. Yang keduanya, mana mungkin yang melahirkan seorang nabi, kan, tentulah orang ni yang baik-baik, tentulah orang baik. Jadi dengan sebab itu kita jangan pertikaikan, jangan banyak persoalan, kerana dia tidak memberi apa-apa manfaat pada kita. Ibu Rasulullah masuk syurga ke, kita berbalah-balah tak payah. Sebab ulama dia, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan Allah. Dan tapi bagi kita orang beriman, kita meyakini bahawa tidak mungkin seorang ibu, seorang ayah kepada Rasul, Allah Ta'ala masukkan dalam neraka Allah Ta'ala. Kan? Jadi kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap kali berdiri dekat sebuah kubur, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an menangis sampai janggutnya basah oleh air matanya. Ia lalu ditanya, "Kenapa anda tidak menangis ketika disebut-sebutkan syurga dan neraka, tetapi justru menangis ketika mana berhenti dekat kubur?" Maka Sayyidina Uthman menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tahap pertama akhirat." Jadi ingat, kubur ni tahap pertama akhirat. Lepas tahap ni, maka lepaslah tahap-tahap yang lain. Inilah maknanya tempat permulaan kita. Nak tahu lulus tak lulus, ni tempatnya, tempat yang pertama. Jika penghuninya selamat daripadanya, maka yang terjadi berikutnya adalah lebih mudah. Dan jika ia tidak selamat daripadanya, maka yang terjadi berikutnya lebih sulit. Ini pesan Sayyidina Umar. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Abdul Hakim Al-Hakim. "Pada satu hari saya melihat kuburan," kata Amr bin As, "terus turun daripada kudanya lalu solat 2 rakaat. Temannya menegur, 'Anda tidak bisa melakukan seperti ini.' Amr menjawab, 'Aku tiba-tiba teringat pada penghuni kubur dan hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan lagi, seperti yang aku kerjakan tadi, itu solat. Maka maknanya aku tadi ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah.'
Seperti mana orang mengucapkan Rabbana absarna wa sami'na farji'na, dah mati mana boleh balik lagi. Farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikanlah balik kami ke dunia supaya kami boleh buat amal saleh. Mana boleh. Jadi dengan sebab itu ketika mana dunia kita hidup dekat atas dunia lah kita nak buat amal saleh. Dah mati tak ada apa faedah tuan-tuan, tak ada faedah pun. Allah Ta'ala mana mungkin kamu tak boleh. Ketika mana kami beri umur 60 tahun 70 tahun kau tak sedar, tak nak buat amalan, kalau kau balik dalam 1 minit boleh buat amal? Tak boleh amal. Lepas tu kalam kazib, mana orang yang berdusta dengan Allah, tak mungkin boleh buat. 1 minit boleh buat apa? Bandingkan dengan puluh tahun 70 tahun, banyak masa. 24 jam Allah Ta'ala bagi amalan, boleh nak buat amal kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kita jangan jadi leka kan? Kita jangan jadi leka. Maka Mujahid mengungkapkan yang pertama akan berbicara kepada anak cucu Adam setelah dia mati, ialah kuburannya. Kubur itulah tempat yang pertama. Kuburan itu akan berkata, aku adalah rumah cacing-cacing. Tuan-tuan lalu ubur pun menyapa orang yang lalu kan. Wahai orang yang hidup, ingatlah kau akan kembali di sini, rumah yang penuh dengan cacing. Kita buat tak tahu je lalu kan? Sebab kita tak dengar, kita buat tak tahu je. Aku adalah rumah kesepian. Kubur kata, wahai manusia, ingatlah kau akan kembali kepada rumah yang kesepian, seorang-seorang. Kat atas dunia kau ramai kawan, kau duduk kat rumah sepi, kau telefon, hello Tu Haji Salim, free, jom pergi keluar minum teh. Tak ada tuan-tuan, ada kawan kan, ada kawan sepi. Malam-malam Merdeka tak ada kawan, nak naik basikal seorang-seorang tak boleh hello Puan Jeff, jom kita meronda bandar, naik basikal, ada kawan. Tapi dalam kubur kau nak call apa? Hello, orang tak dengar tuan-tuan. Rumah kesepian, kubur menyegur orang-orang yang hidup. Kita hidup dekat atas dunia, kubur pun menegur, wahai orang yang hidup, ni kamu akan balik kepada rumah yang terasing. Kamu rumah yang terasing, balik seorang-seorang, terasing rumah kamu. Satu bilik terasing, berdinding pula. Rumah yang berdinding. Allahu Akbar. Dan rumah yang gelap. Hari ni gelap, kita boleh cari pelita lagi, kita boleh cari lampu lagi. Masuk dalam kubur tidak ada siapa yang boleh beri cahaya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang telah aku persiapkan untukmu, kata kubur, inilah yang aku nak siapkan untuk kau. Kau balik besok, kau akan jumpa ni, tempat yang ni, rumah yang penuh dengan cacing, rumah yang kesepian, rumah yang terasing, rumah yang gelap. Kata kubur, hari ni aku dah siapkan diri aku untuk kau. Kita yang hidup buat tak tahu je. Lalu apa yang telah kamu persediakan untuk kamu? Untuk aku, apa yang kau telah siapkan? Kau nak bawa datang amalan ke atau tidak? Sedangkan aku yang boleh aku sediakan untuk kau ni ini je. Tapi apa yang kau nak bawa untuk aku? Kubur kata tuan-tuan, kubur berkata, kalau kau datang besok tak ada amalan, memang inilah yang kau akan dapat. Disebut dalam satu riwayat tuan-tuan bahawa cacing ni yang datang ketika mana manusia masuk dalam kubur ni, dia boleh menghidu mayat tu dalam jarak 3 km jarak ni. Tanamnya kubur, cacing tu datang dalam jarak dia boleh hidu 3 km jauh. Oi, mengemut datang tuan-tuan.
mengemut. Allahu Akbar. Kan? Kita tengok cacingnya ada mata, tak ada mata. Dia boleh menghidu orang masuk dalam kubur ni. Jarak 3 km dia boleh letak. Jadi dengan sebab itu kita persiapkanlah diri kita. Mudah-mudahan kita tak jadi orang yang menyesal. Kita baca ni semua tuan-tuan, semuanya untuk peringatan. Datang hadis, datang peringatan orang-orang, orang-orang alim daripada kita. Mereka hidup kerana berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dididik, orang yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ambil peringatan orang ni punya cakap, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang sesal dan binasa ketika mana kembali kepada Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu, insya-Allah panjang umur kita bertemu sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.